Kepala tu adalah seperti rukun. Rukun kalau tak sah, macam orang tak ada kepala. Kalau orang tak ada kepala, sah tak mak ajar? Pukul 12 tengah malam, kat dapur, pukul 12 tengah malam. Assalamualaikum. Tengok ada badannya, kepala tak ada. Siapa ni? Hantu Jepun jaga-jaga. Orang ni, dia solat, tapi syarat sah tidak dijaga. Syarat sah. Apa maksud syarat sah? Nanti kita tengok ada 5 syarat sah solat. Sembayangnya tidak sah. Seperti mana orang tak ada nyawa. Mati dah orang tu, tak ada nyawa. Sunnah ab'ad. Ab'ad berasal dari perkataan ba'dun. Ba'dun maksudnya sebahagian. Kuatnya sunnah ab'ad ni seolah-olah ia sebahagian daripada rukun. Sebab itu kalau dia ditinggalkan sunat sujud sahwi. Kalau bab rukun ditinggalkan, batal rukun itu dibuat balik. Kalau tidak, batal rakaatnya. Kalau tidak diulang, batal solatnya. Begitu keadaannya. Bukan terus batal, tapi batal rukunnya dulu, kemudian rakaat, barulah solat. Sunat hay'ah, rambut dan kuku. Orang yang ada kuku dan rambut, orang tu cantik. Sebab kuku dan rambut itu menghiasi seseorang. Muslimin jangan botak. Sebab botak itu hukumnya makruh. Kecuali orang memang tak ada rambut. Nak buat macam mana? Jangan botak. Botak hanya boleh dalam 2 keadaan. Satu, ketika mengerjakan manasik haji dan umrah. Yang kedua, mungkin ada sakit-sakit, doktor nak buat pembedahan ke ataupun nak berbekam ke, boleh. Tapi kalau saja-saja gundul ataupun botak, jangan. Sebab apa? Nabi tak pernah botak. Itu ceritanya. Nabi tak pernah botak kecuali waktu haji. Kita jangan botak. Sebab itu hukumnya makruh bagi lelaki. Perempuan haram hukumnya. Nak botak-botak. Kenapa nak botak? Suami suka. Oh, pelik suami tu. Praktikal solat. Sebelum memulakan solat, penuhi 5 syarat sah sembahyang. Buka dulu kitab ni, muka surat 10. Buku ni ada gambar rajah. 5 syarat sah solat. Kalau tak cukup 5 ni, tak sah solat. Dan dia mesti cukup 5-5. 1. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ni ustaz-ustazah kalau boleh yang ni take note sedikit sebab jarang kita tahu. Kenapa disebut hadas kecil, kenapa disebut hadas besar? Sebab tanggungjawabnya kecil dan tanggungjawabnya besar. Orang yang berhadas kecil nak angkat hadas tu cukup dengan berwuduk, sebab itu tanggungjawabnya kecil. Tetapi orang yang berhadas besar tak cukup, dia mesti mandi apa? Mandi wajib. Apa maksud mandi wajib? Semua air kena seluruh badan dan masuk ke lorong-lorong, ke jalan-jalan yang berlipat-lipat dekat perut ni, semua wajib berbuaya. Termasuk yang di bawah sana tu. Sebab itu guru saya peringatkan dan beliau minta saya peringatkan kepada yang lain. Waktu mandi hadas besar jangan berdiri. Waktu mandi hadas besar jangan berdiri. Kecuali orang yang dah expert, tak apa. Yang tak expert, waktu mandi mula-mula lah, janganlah semua daripada mula sampai akhir. Mula-mula saja. Mula-mula tu jangan berdiri, duduk. Kenapa adik-adik? Sebab, mohon maaf ya, jangan dibayang-bayang ni. Kalau duduk, dia punya pintu tu lebih besar terbuka. Bila terbesar buka, air boleh masuk di situ dengan suka hati. Kalau kita berdiri, kawasan itu dia tertutup. Bila tertutup, air tak boleh masuk. Bila air tak boleh masuk, maka sah tak sah mandi itu? Tidak sah. Bila mandi tak sah, sah tak solat? Tidak sah sebab belum terangkat hadas. Kaedah menyebut, idzan tafasyartu fantafal masyrutu. Bila terbatal syarat, tak sempurna, yang disyaratkan solat pun tak sempurna juga. Ini tolong yang adik-adik lah. Anak-anak masing-masing kat ajar kat rumah. Pesan yang perempuan tu, yang lelaki, kalau dah sampai umur mandi hadas tu jangan berdiri, mandi dulu duduk, bersihkan dulu di sana. Kalau Abang Haji, Mak Ajah tak apa, dah expert dah benda tu. Ini untuk budak-budak. Nombor 2,
Suci tempat solat, pakaian dan tubuh badan daripada sebarang najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, mengetahui waktu solat sudah masuk. Boleh tak saya solat zuhur sekejap lagi pukul 11? Boleh tak? Saja-saja malas nak bersesak-sesak pukul 1 nanti, saya nak sembahyang awal. Boleh? Jawabnya tak boleh. Sebab itu hukumnya apa? Tauqifi. Memang inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, dia mesti dengan waktunya. Menutup aurat, mesti menutup aurat. Yang kerja di pejabat, mengaji kan baju kerja di pejabat banyak. Apa hukum sembahyang pakai necktie? Tali leher tu kan? Apa hukum sembahyang pakai necktie? Sah ke batal? Jawabnya batal. Siapa sembahyang pakai necktie, hukumnya batal. Kata Ustaz Azhar Idrus, kalau sembahyang pakai necktie saja. Kalau sembahyang pakai necktie, mohon maaf ni, Ustaz Azhar. Ustaz Azhar Idrus. Dia tanya orang, apa hukum sembahyang pakai necktie? Kita jawab ramai-ramai, sah. Dia kata, batal. Terkejut kita. Baca kitab fiqh Safinatun Najah sampai Matalib Aliyah, semua tak ada kata batal, dia kata batal. Terkejut kita dibuatnya. Rupanya batal kalau pakai necktie sahaja. Cuba sembahyang pakai necktie sahaja. Tak nampak segala angry bird, tak angry bird. Mohon maaf ya. Sebab tu saya tengok kat sini, saya sebut angry bird, saya tak tengok sebelah ni, saya tengok sini tadi kan. Menghadap kiblat. Saya ada pengalaman sekali waktu pergi ke Bogor. Ini pengalaman saya ni nak. Waktu pergi Bogor talaqi dengan Syekh Nuruddin, kiblat di sini. Satu tempat universiti dekat Bogor. Saya tak tahu sebab saya sembahyang kat bawah. Di mana kiblat saya? Kiblat saya betul-betul 180 darjah di bawah tu. Tengah saya solat maghrib, rakaat pertama dah lepas dah. Rakaat kedua datang seorang mahasiswa. Dia rapat, saya perasan dia rapat. Kita bukan khusyuk sangat kan. Dia pun datang, Pak, dia bercakap dengan saya dalam sembahyang. Pak, kiblatnya di sana. Dia cakap dengan saya. Apa harus saya buat? Memang dia orang mau kat situ. Kita terus pusing sajalah. Pusing dekat situ. Jangan ditanya di mana. Di mana bungkuih dan sembahyang kita. Jangan. Menghadap kiblat. Taib. Ini yang selalu Syekh Nuruddin kita ingatkan, menghadap sutra. Kadang-kadang kita jarang ambil perhatian. Tolonglah, lepas kita daurah hari ini ambil berat. Menghadap sutra, Nabi sebut, idza salla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Kalau seorang kamu solat, hendaklah dia solat dekat sutra. Sutra maksudnya sesuatu yang menghalang orang lain daripada berjalan. Itu namanya sutrah, dan rapatkan dengan dia. Sutrah ni ada pelbagai. Nanti kita tengok. Jangan melintas orang yang solat. Jangan melintas. Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli ma alaihi lakana ay yaqifa 40 khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi. Kalaulah orang itu tahu dosa melintas orang yang sedang solat. Contoh saya solat dekat sini. Saya solat dekat sini, di depan saya ni ada tembok ataupun ada tiang. Orang itu kalau dia tahu dosa melintas saya ni, dia akan berdiri dekat sini, standing up here for almost 40 years rather than passing by those who are praying. Faham orang Kedah ni? Faham bahasa Jawa. Dia tidak akan melintas saya solat sebab dosanya lebih baik dia berdiri kat sini 40 tahun. Kerana itu kita tolong orang itu juga macam mana. Janganlah sembahyang di tengah-tengah. Sembahyang dekat paling bagus. Satu, dekat tembok, dinding. Sebenarnya paling bagus sembahyang dekat sini. Paling bagus. Dan pastikan seboleh-bolehnya depan kita tu tak ada tulis apa-apa macam dalam ni. Tak ada tulis apa-apa. Kalau sembahyang dekat sini, ni bahaya ni. Sebab 8:30 pagi sini lagi bahaya. Weh, macam kenal.
Muhammad Fahmi bin Fauzi. Silap ni nama bapa saya Muhammad Fauzi. Dia boleh tegur dalam sembahyang ni, batal sembahyang dia. Sebab itu, perasan tak zaman dahulu orang kalau buat mihrab tuan imam betul-betul saiz tuan imam, ingat tak? Nah, mihrab orang zaman dulu. Sebab kalau buat betul-betul lingkungan imam berdiri dekat sini dilingkung oleh apa ni? Oleh bulatan tu tadi ni. Jadi tak nampak kanan, tak nampak kiri, concentrate tuan imam. Kalau tuan imam sembahyang di tengah macam ni, contoh mohon maaf ya, di tengah macam ni, luas pandangan tuan imam. Dalamnya dia solat, tiba-tiba ada kipas tu tak berpusing. Nanti dalam solat dia akan tertanya-tanya, kenapa kipas ni tak berpusing? Yang lain semua berpusing. Mungkin short wire kot. 2 hari lepas dah suruh dah. Bilal betul. Dia lupa apa? Nak kena tuan Bilal. Berapa nombor telefon dia lupa kata. Walhal dia dalam solat. Itu tujuan sembahyang dekat tembok. Kalau tembok ni semua dah diambil orang, mak ajah sembahyang kat tiang-tiang. Sembahyang dekat tiang, jangan dalam tiang, belakang tiang. Sembahyang tiang-tiang dekat Masjid Nabawi menjadi rebutan para sahabat. Siapa yang pergi dekat Madinah, duduk dalam Raudhah, rajin-rajin dongak ke atas. Pasal dekat tiang ni ada tulis. Tiang ni ada tulis juga, tapi dia tulis lagu tu. Tiang Umar, tiang Sayyidina Ali, tiang Sayyidina Uthman, Abu Bakar. Dekat sana dia tak tulis lagu ni. Di sana dia tulis dekat tiang tu. Dekat tiang tu, dia tulis. Tiang Aisyah, tiang Abi Lubabah, tiang Taubah, tiang Hiras, tiang Al-Wufud. Dalam tu namanya tiang Jibril. Ada tulis dalam tu. Dia ditulis dalam besar ni lah, besar kipas. Besar kipas. Kipas tu dia bulatan, dalam tu warna hijau, macam betul-betul macam ni. Dia punya tulisan mah. Dia tulis kat atas tu tapi kena dongak lah. Tiang Aisyah, tapi dia tak ada lah tulis ta ya alif dengan tiang. Pasal orang Arab dia berbuat ustuanah Aisyah, ustuanah. Sembahyang dekat situ. Sebab itu kalau pergi Madinah, Makkah jangan pergi seorang-seorang. Pergi dengan orang yang tahu. Saya dah cerita kat masjid mana itu tak dah. Cari tiang. Kalau tiang dah penuh, orang yang sedang sembahyang belakang dia tu. Tak pun cari orang duduk. Jadikan sutra. Tak pun cari meja. Meja, sembahyang kat depan tu. Jangan sembahyang depan orang mengajar waktu kuliah maghrib. Jangan. Ustaz kuliah maghrib dia sembahyang tang ni. Sehari kena karate dah dia. Rehal. Sembahyang tak rehal tentu. Sajadah, siapa yang lalu depan sajadah tu tidaklah dia salah. Ridak ni, nama ridak yang saya pakai ni ridak ni. Nabi pakai ridak, nanti kita cerita. Ridak boleh bentang macam tu atau buat macam tu. Orang lalu depan tu tidak salah. Ni beg. Jangan beg tuan imam, beg kita lah. Ini beg tuan imam nak menikah orang. Dalam tu semua ada borang-borang nikah. Dia guna beg tu. Ambil tasbih. Tasbih, tak kat situ. Di surah masjid tempat kita ni alhamdulillah lah. Ni kalau saya sembahyang dekat sini ni, kalau sembahyang dekat sini, siapa nak lalu depan ni boleh. Sebab sini dah ada kalau surau masjid yang tak ada lain macam ni, dia plain macam ni. Apa harus kita buat? Tangan diambil, gariskan. Tangan, gariskan. Biar ada timbul-timbul sedikit. Dengan pen, jangan pakai marker. Habis lain-lain ni mesti mak ajah punya kerja ni. Tebal pula tu. Dah lah. Yang pemenan apa panggil? Pemenan. Habis belang-belang pakai ajah tu. Semakin dekat seseorang dengan tembok, semakin hampir dia untuk mendapat khusyuk. Kalau siapa yang lalu, halangkan dia. Macam ni. Ini kita sembahyang ni dah betul dah tempat ni ada lain ni. Maksudnya ni kawasan kita ni. Dia boleh lalu kat sini. Tapi tak tahu dia nak lalu sini juga. Bermakna dia syaitan. Sungguh. Bila dia lalu macam ni, buat tangan macam ni. Jangan sebut buat tangan saja. Jangan.
Jangan lah. Bawa macam ni. Kalau dia nak lalu juga, 2 lawan. Nak lalu juga, 3. Nah, kalau mohon maaf orang Melayu, kadang-kadang tak mahu buat macam tu. Betul tak? Takut kawan dia kecil hati. Tapi orang Arab tengok macam dekat Makkah Madinah. Orang Melayu nak lalu ni. Orang Melayu disalamnya Arab ni. Arab ni nak cegat dia jangan lalu. Dia Assalamualaikum salam dengan Tok Arab. Satu lagi. Arab. Dia boleh tunduk lalu kat depan. Orang Melayu. Dia nak lalu juga. 2. Kali ketiga, kalau dia nak lalu juga lagu mana? Hadis mengatakan falyuqatilhu. Jangan silap terjemah. Falyuqatilhu tu bukan bunuh dia, selagi mati dia kena tembak. Nah, falyuqatilhu maksudnya halang dia macam ni. Lalu halang macam ni. Dia lalu 3 kan? 1, 2. Dia dah nak lalu juga 3, halang macam ni. Cukup. Sudah. Jangan sambil tolak, sambil cubit, jangan. Ambil peluang. Mohon maaf. Kadang-kadang ada ekstra. 1, 2. Jangan. Takut nanti ada yang masuk ICU nanti. Mohon maaf. Nah, cukup. Tolak. Kenapa? Dia syaitan. Dia tu syaitan. Jangan disebut syaitan hang. Jangan. Masa dah habis. Saya mohon maaf. Saya berhenti dekat sini dulu.